baru diingat dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Saya siapa? Saya Saiful. Saya peminat Kidik Kerutuk sekarang ni. sebelum lompat-lompat mana orang nak dengar. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Liza, waalaikumsalam. Kimi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa dia? Cakap shopping ke handphone boleh? Tak boleh, minta maaf. I'm using my phone. Alright. Okay, jadi apa khabar? Apa khabar anda semua? Selamat hari Isnin. Selamat hari Isnin. Minta maaf akan kelewatan live hari ini. Okay. Alright. So alhamdulillah dapat juga kita bersiaran hari ini. Dapat juga kita bersiaran untuk kita berkongsi lagi. Untuk kita berkongsi lagi. Untuk kita berikan manfaat kepada ramai orang melalui perkongsian kita, kan, insya-Allah setiap hari. Alright. Saya perkenalkan diri dulu. Alright, saya Bonda B dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu yang tak sempat nak masak, kerja berlambak. Tak sempat nak menyediakan air tangan untuk seisi keluarga, dengan membantu mendapatkan lauk. Lauk KD Kerutuk, lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk, baru teringat dah terliur. Okey. Sementara dengan tu ada nasi biryani. Okey, kita ada KD nasi biryani juga yang sangat-sangat padu dimakan bersama KD Kerutuk. Alright, ini dia KD Kerutuk 600 gram. Jangan goyang. Alright. Okey, jadi sebelum kita nak mula, seperti biasa kita nak ingatkan yang
kita ada sekarang menjalankan kempen Kita Jaga Kita sempena PKP 3.0 di mana kita mengadakan satu cabutan bertuah. Setiap hari kita buat cabutan bertuah. Kita nak cari pemenang untuk kita kongsikan set KD kerutup kita yang kerutup baru tengok dah Cleo. Yang sedap. Alright, yang kita nak kongsikan setiap hari ya tuan-tuan perempuan sampai 30 hari bulan ni. Jangan lepaskan peluang. Senang sahaja, hanya sharekan kita punya live dan join link Telegram, dah boleh sertai cabutan bertuah kita. So ingatkan kawan-kawan dan rakan sekerja, jiran-jiran dengan kita punya cabutan bertuah ni. Rugi sangat kalau tak join sebab dah ramai yang dah dapatkan KD kerutup, set KD kerutup kita dengan nasi sekali. Banyak, boleh dinikmati seisi keluarga. Sangat-sangat sedap, lazat dan yang penting membantu ibu-ibu di rumah menyediakan hidangan. Alright. Okey. Jadi saya harap anda semua sihat sejahtera di rumah kan. Siapa yang work from home tu semoga terus diberikan kesabaran. Ibu-ibu di rumah yang work from home, kesabaran, ketabahan dalam handling anak-anak PDPR lagi kan. Lepas tu anak saya ni baru habis PDPR tadi. Tu yang macam-macam sikit ni Alright. Tunggu jap. Alright. Dan juga nak menyediakan makanan lagi dengan nak layan suami lagi kan. So Masya Allah, semoga Sebab Allah pemudahkan. Mama. Alright. Okay. So tunggu jap. Alright. So jadi okay. Dan selain itu juga kita ada cabutan bertuah mega. Alright, ini dia kita nak tunjukkan. Ini dia kempen cabutan bertuah kita kan. Setiap hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafiz. Terima kasih join live Bonda B hari ni. Alright. So kita nak ingatkan yang kita ada cabutan bertuah harian dan juga kita ada cabutan bertuah mega. Di mana kita adakan cabutan bertuah pada insya-Allah selepas 30 Jun ni. Kita akan tengok hari apa yang kita nak kita akan buat on the kita akan buat 2 hari bulan, hari Jumaat insya-Allah. Kita akan tengok, kita akan cabut siapa yang dapat wang tunai RM100. Jika anda nak sertai, senang saja. Boleh dapatkan buat pembelian. Astaghfirullahalazim, sabar sayang. Itulah dia. Okay. So senang saja cara buat pembelian KD kerutup kita, satu set lauk dan nasi ataupun dapatkan 2 pack. 2 pack KD kerutup dan anda layak untuk sertai. Kalau nak banyak pun boleh. Oh, memang pandai ni Pandai. Pandai buat marketing. Alright. So, sama ada buat satu set, beli satu set ataupun 2 pack KD kerutup dan layak untuk jangan goyang. Layak untuk sertai cabutan bertuah kita. Alright. Dah boleh menang RM100. Okey. Jadi saya nak kongsikan Masya Allah. Okey. Right. Okey, so kita nak kongsikan apakah perkongsian pada hari ini? Apakah perkongsian pada hari ini? Okey. Sebelum tu saya nak minta kepada anda yang menonton, bantu saya untuk kongsikan, sorry yang minta maaf lah bergoyang-goyang ni. So kita nak minta bantuan anda untuk sharekan live saya ni ke sebanyak mungkin grup. Sharekan tag kepada kawan-kawan, like dan love live saya ni jika anda rasa boleh memberi manfaat kepada diri anda dan orang-orang di sekeliling anda. Okey, saya bukan pakai motivasi tuan-tuan perempuan. Mungkin ada yang kata, siapalah dia ini? Siapalah aku ini kan? Siapalah dia ini yang bercakap tentang macam-macam perkara. Masya Allah tuan-tuan puan, jika anda rasa ada kebaikan yang anda dapat daripada apa yang saya katakan ini, ambillah. Jika tak ada kebaikan, boleh ignore, abaikan sahaja. Tapi saya percaya ini adalah antara usaha saya untuk
memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Maksudnya bila saya berkata ni, saya bantu diri saya untuk keep my motivation up. Untuk saya perbaiki diri saya. Bila saya berkata ni, telinga saya lebih dekat dengan mulut saya dan saya akan lebih reminded of what I said. Adakah saya berkata perkara yang tidak mendatangkan manfaat? So itu anda fikir sendiri dan anda boleh timbang-timbangkan. Jika apa yang saya kata betul, ambillah. Semoga menjadi saham untuk saya bila saya dah tak ada nanti. Itulah yang saya harapkan, insya-Allah. Jadi bantu saya, walaupun saya bukan siapa-siapa kan, insya-Allah ini adalah usaha saya. Jika anda rasa macam motivated, anda rasa dapat baiki diri anda sedikit melalui kata-kata yang positif, kan? Mudah je sebenarnya nak buat orang-orang, nak bagi orang rasa semangat. Hanya perlukan kata-kata yang baik sahaja. You don't need like segala sijil ataupun segala kepakaran yang ada in order untuk memberi nasihat kepada orang lain. You don't need that. Semudah anda kata bangun usaha. Adakah itu perkara yang baik? Adakah itu perkataan yang baik? Perkataan sebaik apa? Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang baik, yang memberi manfaat. I believe I'm doing something good out of this live. Jika anda rasa bermanfaat, bantu saya untuk sebarkan, dan semoga ada yang terkesan dengan apa yang saya cuba sampaikan. Mungkin benda ni, mungkin perkara yang saya sharekan mungkin anda dah tahu pun. Mungkin ada yang tak tahu, ataupun kita dah tahu tapi kita lupa, kan? Macam saya share sebelum ni 6 tips berdoa, kan? Mungkin kita terlupa, oh, kita ada Allah. Kenapa kita tak doa? Boleh shoot iPad. Okey. Kan? So simple. Kita nak ambil iPad dulu. Alright. Okey. So maksudnya simple reminder yang sebenarnya kita boleh je ingatkan each other, betul tak? So semoga saya ni bolehlah mengingatkan diri saya sebenarnya yang paling utama, dan juga mengingatkan orang-orang di luar sana, kawan-kawan saya, komuniti saya, masyarakat saya. Saya percaya yang saya ada peranan yang saya boleh berikan. Saya boleh bercakap dan saya mungkin boleh beri sedikit peringatan melalui saya punya tips-tips, contohnya yang saya baca, yang saya kata mungkin dia adalah simple yang kita boleh sampaikan macam tu je. Maksudnya yang kita boleh, tak perlukan very high intelligence untuk sampaikan. Alright. Okay. So itulah yang saya nak luahkan sedikit daripada perkongsian. Alright, thank you so much Kimi. Thank you so much. Ya Allah Tuhanku. Inilah dia. Alright. So saya haraplah semoga ada yang tak salah sangka apa yang saya buat ni. Semoga saya dapat terus berikan mungkin kata-kata semangat kepada orang di luar sana yang hadapi cabaran, contohnya hadapi kesukaran dalam hidup, hadapi ujian. So ini adalah untuk kita semua, untuk diri saya dan kepada siapa yang nak dengar lah. Yang tak nak dengar tak apa, it's alright, it's okay. It's not for you. Ia adalah untuk orang yang nak dengar je. Itu je yang saya nak minta lah daripada semua yang mendengar. Alright. So without further ado, kita teruskan untuk live pula. Topik kita hari ini ialah 6 tanda anda punyai daya tahan yang kuat. Tuan-puan dalam musim PKP, musim pandemik, lots of people having lots of challenges, kan? Terima kasih Kak Liza. InsyaAllah saya harap adalah pahala yang Allah berikan. Sebab saya percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada lebih ramai orang. You are not just like benefiting your own self, kan? Ataupun your own family, tak. Maksudnya anda rasa anda dah selesa, kan? Anda dah okey. So kenapa anda nak buat apa yang kenapa anda nak buat lebih lagi? Orang yang berjaya, dia fikir untuk beri manfaat kepada lebih ramai orang. So mungkin ini cara saya untuk saya berikan manfaat kepada lebih ramai orang. Alright. So apakah 6 tanda anda punyai daya tahan yang kuat? Daya tahan tu maksudnya dia lebih kurang macam kita punya
immunity. Kalau kita sakit, ada kita punya sistem imun yang lawan bakteria tu, lawan virus tu untuk keep our body healthy. Betul tak? Dalam badan kita kalau ada penyakit yang datang, kita ada sistem daya tahan badan, sistem immunity badan yang boleh lawan any virus, any bakteria yang datang. Tapi adakah kita punyai daya tahan yang kuat? Ada break tak? Tak ada sayang. Tapi adakah kita punyai daya tahan yang kuat bila menghadapi life challenges ataupun menghadapi hidup ni lah. Hidup ni. Saya percaya setiap hari akan ada challenges dari segi anak-anak kita, dari segi diri kita sendiri, kan? Dalam diri kita pun ni banyak ni. Syaitan ni rajim. Kan? So dalam diri kita pun sebenarnya sangat banyak perkara yang kita kena lalui, atasi. Tapi kita kena tengok adakah ada 6 perkara ni yang kita boleh buat ataupun yang kita boleh bina kan, untuk kita atasi segala yang mendatang. Alright. So yang nombor 1 ialah boleh meminta bantuan bila memerlukan. Maksudnya bila kita ni sabar sayang sekejap. Alright, bila kita ni bila ada berlaku masalah kan dalam hidup kita. Maksudnya kalau kita down ataupun kita ada any challenges dalam hidup, adakah kita boleh meminta pertolongan? Adakah kita boleh meminta pertolongan? Adakah kita boleh seek for help? Ataupun kita just keep it to ourselves? Kita rasa kalau kita minta pertolongan, kita akan menjadi orang yang lemah. Kita akan nampak lemah. Ada tak yang macam tu? Ami, hati tu boleh tak? Boleh. So maksudnya bila kita menghadapi sesuatu kesukaran, cabaran, adakah kita boleh meminta pertolongan kepada orang yang kita rasa boleh bantu kita? Ataupun kita rasa, oh no, I should not seek for help. Otherwise people will think I'm weak. Betul tak? Kan orang nampak saya menangis, orang kata saya ni kau ni lembek lah. Contoh, kan? Kita fikir orang kata kita apa, kita lembek, kita lemah, kan? Sikit pun nak nangis, sikit pun tak boleh, kan? Ataupun kita sebenarnya I need help. I know I need help. I need someone to comfort me. Contoh saya sedikit down, kan? Bila-bila saya akan call saya punya partner. Macam mana saya ada hadapi satu situasi ni. I read somewhere about this. Ataupun saya rasa macam sedikit sedih, kan? So saya minta kata macam mana So this di kawan ni dia bagi kata-kata semangat. Kan? Kan? So maksudnya kita kena minta pertolongan. It's okay, it's alright. Ibu-ibu kat rumah yang kalau rasa stres, rasa-rasa macam sangat tak boleh cope dengan apa yang you hadapi, minta bantuan. Call someone yang you percaya. Yang you rasa memang dia ni positif, dia ni tak akan ceritakan masalah ke orang lain, contoh yang memang you kenal, call dia. Maksudnya cerita kat dia masalah you, apa yang dia boleh tolong. Mungkin sedikit kata-kata yang positif memang akan memberi impak yang besar kepada diri kita. Saya percaya ramai orang, saya dengar ada orang yang ada banyak masalah kan during life challenges, this life orang kata cabaran PKP ni. So jangan takut. Jangan simpan sorang-sorang. Tu yang saya nak kata. Jangan simpan sorang-sorang sebab sangat bahaya untuk diri kita, kan? So try to share, try to seek help. Alright? Try to seek help. Itu tak membuatkan anda lemah. Alright? Okay? Dan seterusnya ialah dapat kenal pasti kekuatan diri. Alright? Maksudnya you tahu bila something are not going well, kan? Satu yang you harap jadi tak menjadi, kan? Tapi you kenal pasti apakah yang okey, apakah yang baik. Maksudnya something happen, problem, kan?
alamak something teruk ni, tak edit ni, ataupun cabaran ke ataupun ni. Kan? Tapi you boleh kena pasti okay, apa yang kita buat betul. Contoh kan, dalam kerja you, dalam you nak didik anak-anak ke, ataupun when you are dealing with your spouse, your boss, kan, you ada challenges. Tapi you tahu, okay, maybe yes, I face these challenges, cabaran ni. Tapi apakah benda saya punya kekuatan ni yang saya boleh saya buat betul, yang saya boleh buat lebih baik. Kan? Contoh kita ni nak sampaikan macam saya nak bercakap kan. Tapi mungkin saya punya lidah ni terbelit-belit. Okay. Kata alamak problem lah, saya ni cakap terbelit-belit. Mungkin orang tak faham saya cakap apa. Kan? Tapi mungkin saya identify, oh, saya ni sebenarnya boleh bercakap dari hati. Contoh. So itu adalah kekuatan saya. Contoh, saya bercakap dengan semangat ke, itu adalah kekuatan saya yang saya boleh ambil dan saya boleh buat dengan lebih baik. Faham ke? Boleh faham? Kalau boleh faham, bagi saya like dan love. Like dan love. Dan share kan. Bantu saya untuk share. Alright? Okay. Ini juga all this aspek ni juga yang saya ceritakan ni, anda boleh bina dalam diri anak anda. Bina apa tadi saya kata, minta pertolongan. Adakah anak anda boleh minta pertolongan? Bantu, ajar dia untuk minta pertolongan kalau dia tak faham. Jangan kata dah ajar dah, tanya lagi. Tapi the fact that dia tanya is actually good. It's actually good kan. Bukan dia just keep it to himself, dia dah give up, dia tak nak buat. Kan? Ajar dia untuk, it's okay. You must ask. Just ask. Tanya teacher. Tak faham, tanyalah. Jangan nak apa? Saya nak faham. Saya nak faham. Apa tu Kimi? Saya faham. Thank you Kak Liza. Feedback. Kan? Alright. So, kena pasti apa kekuatan you, and untuk you buat untuk rasa motivasi, untuk rasa you rasa motivated untuk terus buat. Kena pasti apa yang you buat betul, apa yang you bagus, dan you jadikan dia motivasi untuk you buat lagi. Buat lagi. It's okay, tak gagal tak apa, buat lagi. Buat lagi. Cuba lagi. Alright? Okay. So, nombor 2. Nombor 3 ialah mungkin saya share 3 lah dulu Saya mungkin share 3 hari ni. Lagi seterusnya siapa nak tahu, join saya esok. Saya share 3 dulu. Ada 6 semua. Ada 6. Saya share 3 dulu. Jika anda nak dengar lagi, nak tahu lagi, join saya esok. Alright? So nombor 3 ialah dapat melihat hikmah dari suatu kejadian. Maksudnya something happen dalam hidup you. Something buat you sedih. Something buat you kecewa, kan? Tapi adakah you able untuk lihat apakah hikmah di sebalik sesuatu tu? Kan? Maksudnya kadang-kadang susah bila kita hadapi suatu benda yang orang kata, "Ui, dahsyat ni ujian saya ni." Susah sebenarnya tuan-puan untuk lihat hikmah di sebalik tu. Kan? Sangat susah. Tapi percayalah, jika kita fokus kepada perkara yang baik, kita cuba positif, cari hikmah dia, insya-Allah sebenarnya kita akan belajar untuk cari solusi daripada kejadian tu. So maksudnya jika anda nak tahu anda ini ada daya tahan yang kuat, anda boleh melihat hikmah daripada satu kejadian tu. Anda dapat tengok apa yang anda boleh belajar, anda boleh cuba lagi dan cuba lagi. Anda boleh pelajari dan anda nak betulkan. Hikmah dia mungkin contoh kalau kita hadapi anak kita mungkin tak nak dengar cakap kita contoh. So apakah hikmah dia daripada kejadian ni? Mungkin aku ni ada banyak buat dosa. Macam tu. Dia boleh muhasabah diri dia. Mungkin aku ni tak cukup sabar. Kan? So keupayaan untuk melihat hikmah ni sebenarnya adalah satu apa orang cakap, satu ability yang sangat-sangat diperlukan untuk kita menerusi kehidupan kita ni dengan lebih baik. Cuba untuk kita melihat hikmah daripada setiap kejadian yang datang dalam hidup kita.
Alright? Mama cepatlah. Sabar sayang sikit lagi. Alright. So insya-Allah saya kongsikan 3 dulu, lagi 3. Join saya esok insya-Allah 12.30 tengah hari insya-Allah. Alright. Bantu saya untuk sharekan live saya kepada lebih ramai orang. Semoga lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian saya. Insya-Allah wallahu a'lam bisawab. Alright, jumpa saya petang ni pada pukul 5.30 untuk sesi cabutan bertuah sempena kempen Kita Jaga Kita. Alright, itu saja. See you. Saya Bonda B, Kedi Kerutuk. Baru teringat, dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerutuk baru teringat dah keliur. Bye. Bye. Dah cepat Amin. Saifullah, What I want to play? kenapa ambil